Pelan imunisasi COVID-19 diyakini rakyat dan trend pembelian kediaman meningkat. Jadi itu antara fokus berita dari Negeri Sembilan. Untuk perinciannya kita bersama-sama Syafiq Azrul Zafri di sana. Silakan Syafiq. Pelaksanaan pelan imunisasi COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan mendapat respon baik daripada orang ramai. Majoriti mereka bersedia untuk menerima inisiatif baharu kerajaan itu dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Mawar, Dr. Ong Chew Ping, bekalan vaksin yang akan diberi secara percuma kepada rakyat itu merupakan kaedah terbaik kerajaan untuk melindungi rakyat daripada terdedah kepada wabak tersebut. Sama seperti suntikan vaksin lain, beliau menyangkal pendapat yang meragui keberkesanan dan kemenjadian vaksin itu berikutan ia dihasilkan dalam masa yang singkat. Mereka telah pun menjalani ujian yang seperti yang saya cakap, ujian klinika di subjek haiwan dan ujian klinika di subjek manusia sebelum FDA ataupun pihak berkuasa membenarkan vaksin tersebut digunakan di pasaran untuk orang awam. Sementara itu, orang ramai yang ditemui bersetuju dan bersedia untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Dalam keadaan sekarang, kes yang semakin meningkat, kerajaan perlu melakukan imunisasi. Cuma saya pasti Kementerian Kesihatan telah mengambil setiap langkah untuk menjamin keberkesanan, keselamatan vaksin yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia. Pasal imunisasi ni satu alternatif yang baiklah untuk kerajaan kepada kita, sebab benda ni kita pun tak pernah encounter lagi, something benda baru untuk COVID ni. So dengan langkah dengan bagi imunisasi ni mungkin memberi impak yang positif lah bagi saya. Pengisytiharan proklamasi darurat adalah bertujuan untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Proklamasi tersebut bagi memudah cara dan memperkasa segala tindakan kerajaan dalam mengawal penularan wabak tersebut dengan membuat ordinan baharu tanpa perlu melalui proses pengumbalan undang-undang di Parlimen yang mengambil masa. Kewajaran dalam pengisytiharan ordinan tersebut dilihat mampu menjadi medium utama dalam memastikan kesejahteraan rakyat dengan mengekang penularan COVID-19. Dan ini akan mengurangkan masa dan membantu kerajaan untuk melakukan dasar-dasar yang baru ni dengan lebih cepat untuk tangani pandemik COVID ini. Dan bagi saya, bila lakunya pilihan darurat ini, ia dapat memberi ruang pada kerajaan untuk memberi tumpuan penuh kepada ekonomi, pemulihan ekonomi dan dalam masa sama untuk dijamin keselamatan kita dan keselamatan awam terjamin. Kita pun sedia maklum, kita punya politik kita tak berapa stabil. So bila diwujudkan proklamasi darurat ni, benda tu baik untuk kita lah. Kita memang boleh fokus 100% kepada untuk memerangi COVID-19 tanpa campur aduk daripada hal-hal politik yang lain lah. Saya sebagai rakyat Malaysia berpendapat ordinan darurat yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini adalah satu langkah yang perlulah. Dengan akta darurat yang diumumkan ini membolehkan kerajaan dapat mentadbir negara dengan lebih baik, lebih tanpa ada campur tangan politik. Dalam konteks COVID-19 yang sekarang ini, adalah wajar kerajaan mengumumkan pengisytiharan darurat bagi membendung penularan COVID-19. Sekiranya kerajaan tidak mengumumkan pengisytiharan darurat, ada kemungkinan penularan COVID-19 akan berluas. Suatu benda yang perlu diambil alih oleh kerajaan, tindakan yang amat perlu kerana ia melibatkan suatu pentadbiran di mana
jika proklamasi ini tidak diadakan, amat sukar untuk membendung COVID-19 ini. Selain daripada itu, ia amat perlu untuk menjalankan kuasa-kuasa di bawah Yang di-Tuan Agong untuk mengawal dan menaikkan balik ekonomi negara di samping membendung COVID-19 ini. Laporan Indeks Sentimen Hartanah dibuat Property Guru Malaysia menunjukkan kebanyakan bakal pembeli menjangkakan harga rumah akan terus turun kerana pemaju mengubah suai strategi harga dengan melancarkan lebih banyak rumah mampu milik. Laporan itu mendapati sentimen pengguna terhadap pasaran hartanah di negara ini untuk separuh pertama 2021 meningkat kepada 42 mata berbanding 39 mata pada separuh kedua 2020. Tidak terkecuali di Negeri Sembilan, trend pembelian rumah di kawasan pinggir bandar dilihat mendapat sambutan positif daripada pembeli daripada kawasan bandar. Harga mampu milik, faktor keselamatan serta kawasan yang strategik dengan pelbagai kemudahan antara sebab utama pembeli dari luar Negeri Sembilan membeli rumah di negeri ini. Harga rumah di kawasan bandar menurun. Kebanyakan berkaitan dengan aktiviti ekonomi. Masa ini kita tahu memang isu pandemik, ekonomi lempat merosot sikit. Inilah puncak, inilah sebab utama harga turun. Memang betul juga mungkin pembeli lebih minat beli rumah di pinggir bandar seperti kawasan Negeri Sembilan, kawasan Seremban. Kami lihat ada trend lebih ramai pembeli mencari rumah di Negeri Sembilan. Pembeli ini memang dari kawasan bandar. Kerajaan telah memberi banyak bantuan kepada rakyat seperti melalui pakej prihatin, permai dan sebagainya. Pengecualian duty stamp atas pembelian rumah yang diberikan kepada pembeli rumah pertama ini memang dapat meringankan beban pembeli rumah, mendorong lebih banyak transaksi dan juga seterusnya dapat merangsangkan ekonomi negara. Trend ini dah bermula dari sejak tahun 2010 lah. Banyak orang-orang dari Lembah Kelang memang ada beli dari tempat keluar bandar. Sebab sekarang yang di luar dan di luar Klang Valley semua ni, Lembah Kelang ni dia punya infrastruktur pun sudah tambah. Ya, dia punya connectivity, sesak jalan semua, dia punya fasiliti semua sedia ada. Township atau bandar-bandar baru semua ni pun boleh katakan lengkap. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri.